اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 3 baris ketiga daripada atas. Muka surat 3 baris ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian daripada itu, kalau Arab bunyinya amma ba'du. Biasanya dalam khutbah Jumaat tu kan, amma ba'du. Dan amma ba'du ditukar kepada wa ba'du. Waw ganti pada amma ba'du. Amma ba'du kemudian daripada itu. Di amma ba'du ni kalau kita balik kepada asalnya panjang, mahma yakun fi syai'in ba'dama taqaddama minal basmalati wal hamdalati wassalati wassalam. Amma ba'du kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah disebut sebagai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan basmalah. Dan hamdalah, alhamdulillah itulah. Selepas selesai bismillahirrahmanirrahim, selesai pujian alhamdulillah, pujian kepada Allah, dan selepas selesai selawat dan salam, maka inilah pati faridatul faraid. Dia apabila amma ba'du ni dia nak masuk pada pembicaraan dah lah. Sebelum tu dia panggil apa ni, pendahuluan lah. Sebelum nak bicara apa-apa, bismillah dulu, alhamdulillah dulu, selawat salam ke atas Rasul terlebih dahulu. Ini masuk pembicaraan. Yang mana amma ba'du ni bukan kata saja-saja ni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berceramah pun selesai pujian-pujian amma ba'du. Nabi suruh sahabat tulis apa-apa surat contohnya, selesai pujian amma ba'du. Diriwayatkan oleh 32 orang sahabat berkaitan dengan amma ba'du, ada dalam khutbah Nabi dan ada dalam tulisan hak Nabi suruh sahabat tulis. Jadi mana wa ba'du ni ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khilaf ulama pula lah, siapa hak mula-mula amma ba'du ni. Ada setengah mengatakan Nabi Daud alaihi salam, ada kata Nabi Yaqub, ada kata Nabi Ayub, ada kata Nabi Sulaiman. Tetapi yang masyhurnya yang mula amma ba'du adalah Nabi Daud alaihi salam. Jadi amma ba'du ni bukan saja ni kita dengar tok khatib, tak ada benda lain ni. Amma ba'du tak ada boleh tukar ke? Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sini terjemahan lah. Kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, kemudian daripada alhamdulillah, kemudian daripada selawat dan salam, maka inilah
inilah ni kembali pada kitab ni lah. Pati faridatul faraid. Pati ni maknanya apa? Dia punya isi tau ke apa? Bukan parti ni, tu partai. No. Partai. Jadi parti bukan ni. Ni pati. P-A-T-I tu. Ada kan? Yalah. Macam obat-obat tu kan, minyak-minyak tu kan, dia kata pati. Mana apa pati? Isi. Mana apa tu dah nak cerita tapi faham lah. Cukup lah. Apa makna pati faham. Tapi apa nak ayat dah reti. Pati faridatul faraid. Faridatul faraid ni asal maknanya satu permata daripada beberapa permata. Itu asal makna. Dia asalnya Faridatul Faraid satu kitab karangan Syekh Ahmad Al-Fatani, kitab Faridatul Faraid. Kemudian Haji ni Abdullah ni dia buat pati. Mana dia buat satu macam lah, dia bubuh tajuk sikit, dia bubuh nombor, dia bubuh perenggan daripada kitab Faridatul Faraid. Perenggan pula ada di bertengah sikit. Kan mula-mula perenggan kan bertengah sikit. Ada ubah kat tu je. Tapi isinya sama dengan Faridatul Faraid. Dia kalau kata pati sungguh ni macam ringkasan dah tau. Khulasah dah. Ni tak ni, dia betul benar dengan ikut jalanan Faridatul Faraid. Itu kita asal. Faridatul Faraid itu kita asal. Kemudian dia buat satu macam ya. Dia pengarang kitab ni bukan pati Faridah je. Bukan pati Munyatul Musalli. Dia ada pati Munyatul Musalli. Saya ingat masa mula-mula almarhum Baba Najmuddin Kerandam buka pondok, hak kita jari mula-mulanya pati Faridah, pati Munyatul Musalli. Hak mula-mula sekali kuliah maghrib. Itu guru ni kuliah maghrib ibu kita jahwi. Mana apa? Mana kalau lah orang kampung nak tupang mari dengar maghrib, boleh mari tupang dengar lah. Lepas isyak kita arak dah lah. Lepas isyak kita arak dah. Lepas isyak 2-3 pauti lagi tu kita arak. Hak maghrib ni tunggu sengeleng di bubuh kita jahwi. Maknanya malam Ahad, malam Isnin sampai malam Khamis. Ingat masa tu kalau selalu ingat lah. Pati Faridah 2 malam, pati Musalli 2 malam. Satu malam lagi tu kita apa tak ingat dah. Jadi mana Teguh sengaja bubuh kitab Jawi biar orang kampung mari tupan dengar retek. Lepas tu orang kampung mari tupan dengar ke dah. Hak dekat-dekat tak mari, hak jauh-jauh mari. Dia gitu. Hak dekat tu ada masjid bawah tu. Hidup sembang je luar, dia tak pergi pondok. Dekat je dengan pondok 100 meter je. Hak masjid lah dengan pondok dalam 100-200 meter gitu, 200 meter. So, dekat je. Dia sembang je luar tu. Dia tak pergi dalam pondok ngaji tak jawi. Tu guru tak jawi pun. Dah hak mari tu Kerandang. Hak mari tu orang Jetih, orang Kampung Raja. Hak tu hak mari. Mari jugalah tapi bukan orang sekitar. Orang lakau kampung sikit. Tu nak kata apa? Orang hak kampung betul benar ni kalau mari pun kuliah ni kuliah umum hari Jumaat. Kuliah umum hari Jumaat dia pakat masuk belakang. Kampung kuliah umum hari Jumaat. Tapi sebahagian je masuk dalam masjid. Masjid Jumaat bawah. Tapi dalam pondok tu jadikan masjid. Tu jadikan masjid. Tulis di dinding tu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Tu tulis. Tu juga jadikan masjid. Belah lelaki tu jadi masjid, belah perempuan tu jadi masjid. Cuma bagi perempuan yang uzur dia ada pula ruang lain.
Di tepi Umur Tugu. Duduk situlah speaker terang molek juga. Tapi tu jadikan masjid. Tapi bukan Jumaat lah, bukan masjid Jami' lah. Sebab masjid Jumaat 200 meter bawah. Biar kawasan pondok. Dia ada pondok, lepas tu biar tu kebun getah sikit, lepas tu baru masjid. Jadi dalam 200 meter lah. Tapi waktu masjid Jami' Jumaat, ni tu buat masjid juga. Mana hari Jumaat tu buat kelas umum, orang kampung masuk. Sebahagian je masuk dalam masjid. Sebahagian lagi duduk mutar luar ni lah. Duduk mutar luar. Duduk bira-bira pondok kita. Duduk berada-berada pondok. Tunggu ngajar, duduk sembang. Tapi bergaya lah sebab apa? Kampung aku ni. Dia gitu. Pondok ni kampung aku ni. Orang kampung ni. Dia gaya gitu je. Hak kata maghrib nak masuk ngaji, tak. Hari Jumaat ngaji pergi masuk dalam, tak. Ni. Dia dekat sangat tak boleh juga lah. Dia jadi pina. Terang sangat pina, dekat tak nampak. Hak jauh je nampak. Dia apabila terang ni, kalau dekat dia pina lah tak nampak. Mana hak nampak? Hak jauh sikit orang nampak. Mungkin cuma cahaya terang. Hak jauh orang nampak. Hak dekat dia pina gitu je, pening gitu je. Tak lagi. Tapi berbangga. Kadang-kadang keping no. Marilah ngaji. Tunggu buka pondok kampung saya alim, marilah mengaji. Dia keping orang. Dah awak ngaji ke tak? Saya dok kata dia. Dok dia nya. Suka tapi tak tahulah. Tu mana pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun duduk dekat sekali kalau tuan tak pilih, dok siapa? Jauh sekalipun kalau tuan pilih, siapa? Mana-mana pondok pun samalah. Pondok Pasir Tumbuh ke, samalah. Orang sekitar tu tak masuk pun, masuk hari Jumaat je. Sebab Pasir Tumbuh Jumaat dalam masjid pondok. Macam Kerandang ni Jumaat masjid kapung. Turunlah kapung tu. Kalau Pasir Tumbuh masjid pondok tu Jumaat. Jadi orang kapung masuk hari Jumaat tu je. Tak ada masuk ngaji, tak ada. Orang mari tu orang jauh-jauh. Orang seberang laut, Sabah ada, Sarawak ada, seberang laut. Kena naik kapal terbang, hak tu hak marinya. Hak duk birai tu tak mari. Yalah kadang-kadang kita ni kan, orang susahnya lah nak mengaji lagi, nak masuk lagi, nak basuh pakaian lagi. Kalulah mak ayah kita duduk dekat dengan pondok, maknanya makan, kita balik rumah. Tu kalau tak kita mikir. Tapi kalau duduk dekat tu sungguh, kalau tuan nak buka hati, tak masuk juga. Kita orang jauh ni kan, kena buat diri belaka, nak masuk orang lelaki pula. Nak masuk payah. Tapi tu semua walaupun jauh pun dah tuan pilih, siapalah. Walaupun dekat sekalipun tuan dah pilih, dah. Jadi tunggu sengeleng. Buka kitab Jawi ke dalam maghrib. Biar kapung tu pas masuk, tak masuk. Tapi orang luar dia masuk, orang luar. Lepas tu lepas isyak tak balik setengah orang luar ni. Hak sungguh ni, dia mengaji pula kitab Arab hak lepas ada isyak. Ni. Hak mana hak tu sikit dia balik sebab kitab Arab ni dia bukan dak dam. Tapi ada setengah dia tak balik, dia tunggu pula kitab Arab. Tapi sebahagiannya baliklah sebab dia nak ngaji kitab Jawi ni. Hak lepas maghrib. Tapi mana bukan sekitar tu orang keluar sikit. Bukan jauh juga, mereka keluar sikit lah. Nak kata kau ni. Walahal masjid dekat tau. Sudah main gari, duduk situ lah. Dah egat. Jumaat masuk pun masuk gaya je kadang-kadang. Duduk bersembang. Pondok kan, pondok ada beranda. Biar-biar gitu lah. Tidak sama, memang speaker tu dengar. Tapi tak sama kita masuk dalam masjid tu dengar-dengar di speaker. Dah. Kalau kita duduk dalam pondok malah tubik hari Jumaat, kita pergi dengar dalam pondok lah. Speaker je lah. Kaki tidur. Kaki tidur dalam pondok. Dah patah ada, limuk ada. Nyenggeng ada batan lagi. Lepas tu duduk tupang beranda, ngomeng dia buah pun dia dibuah tak tahu. Sebab apa? Tak nak masuk dalam masjid. Kita pelajar pondok ni tak wajib, terpulang nak masuk-masuklah. Tu kuliah umum, tak masuk tambah pun sudah. Mereka kalau duduk dalam pondok, tengok je lah. Tak jadi belajar.
Memang akan tidur. Tu kadang-kadang orang mari naik pula, ajak buah pula sedang molek. Mana belajar ni pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau Tuhan buka hati kita boleh belajar tu, kita bersyukur, kita minta dengan Allah Taala biarlah kita ni boleh istiqamah sampai ke mati dalam belajar, mati syahid. Itu jelah. Kemudian kita dapat beramal dengan ilmu yang kita belajar. Jadi pengarang ni dia tulis Pati Faridah, dia tulis Pati Munyatul Musalli. Tapi kalau nisbah pengajian pondok lah, Pati Faridah ni jarang pondok baca. Dia tetap akan baca Faridatul Faraid. Dia tetap akan baca Faridatul Faraid. Itu keberkatan Faridatul Faraid. Jadi pati ni walaupun kita tengok dia ada tajuk lebih mudah, jarang sahaja. Saya hanya sempat belajar sekali je Pati Faridah ni dengan almarhum Baba Najibuddin tadilah. Lepas tu tunggu baca Faridah pula lepas tu Faridatul Faraid pula lepas habis Pati ni tunggu baca Faridatul Faraid pula. Tapi tunggu mula dengan Pati, tapi pondok lain tak baca. Dia jadi tak, dia Faridatul Faraid ada syarah dia. Nama dia Umdatul Matalik, bersyarah dia ada silap nama. Syarah bagi Faridatul Faraid. Orang tak pakai kau. Orang tak pakai kau. Orang tetap pakai Faridatul Faraid. Maknanya menonjol keberkatan kitab Faridatul Faraid. Walaupun kediam ni buat Pati Faridah lebih susung dia punya ayat apa semua, tak jadi juga. Orang tak ambil juga. Buat syarah Umdatul Matalik, kita jawi tak ada syarah. Kalau ada syarah kita jawi syarah, dia ada huraian pula. Kitab Sulam Mubtadi. Syarahnya Kifayatul Muhtadi atau ada. Tu syarah. Lepas tu Faridatul Faraid, Umdatul Matalik tu syarah dia, ada silap nama. Tapi orang tak berapa pakai juga. Orang tetap pakai Faridatul Faraid. Kemudian pengarang disebutlah dia punya sejarah dia, asal usul dia, kenapa dia ni tulis Pati Faridatul Faraid ni. Dia ada cerita di hadapan terlebih dahulu tu. Surat apa tu? Tak ada buku surat lah. Ada cerita berkaitan dengan dia tulis Pati Munyatul Musalli, Pati Faridatul Faraid. Tapi pengarang tulis Pati Munyatul Musalli terlebih dahulu. Kemudian barulah disusuli dengan tulis Pati Faridatul Faraid. Dia kata dengan aturan dan susunan yang sama dengan Faridatul Faraid, supaya jadi umum, meratai, lagi pula manfaat kepada murid-murid sekolah dan orang-orang tua kampung-kampung dengan dua buah kitab, yang Munyatul Musalli dengan Faridah, orang tua hamba yang sangat berkah. Tujuan dia supaya orang mudahlah nak ngaji. Ini hak asal dari Pati, Pati Faridah. Jadi kenal dengan nama Pati Faridah. Kemudian daripada itu, maka inilah Pati Faridatul Faraid, hamba saya Al-Hash ni Abdullah dia Jambu. Nama kampung tu Jambu. Nak baca mana? Wow, ni saya bagi depan Jambuwi. Ni galak nama-nama tempat. Nama kampung Jambu, Jala. Yala. Dia panggil Yala. Jala ni negeri. Thailand negara. Jambu nama tempat. Hamba ni saya lah. Dia hamba ni saya, ana lah, ana mutakalim wahdah, ana saya hamba ni. Ataupun hamba dengan makna hamba Allah. Ya kau, hamba dengan makna hamba Allah, ataupun hamba dengan makna saya. Ada kan hamba tu, comel hamba ni. Kenapa? Kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala.
menghurai dan mengupas akan dia, akan pati paridah ni, daripada risalah orang tua hamba. Daripada risalah ni kitab kecil atau risalah. Kita risalah kalau kita kok sakla tau. Kita risalah ni kita sakla, bukan. Risalah ni kitab kecil. Daripada risalah orang tua hamba, mana tok guru dia lah, yang sangat alim dan barakah. Risalah ni yang bernama Faridatul Faraid fil ilmil aqaid. Nama sah. Jadi pati paridah ni, Haji ni Abdullah ni, dia nak hurai, nak kupah. Hak kita orang tua ni, hak sangat orang tua yang sangat alim dan barakah. Nama kita asalnya Faridatul Faraid. Dia kata dia menghurai, mengupah. Dia tak ada tambah-tambah dalam ni. Kalau kita makna menghurai, mengupah ni syarah. Sebenarnya dia bukan syarah. Dia cuma susung ayat sahaja. Susung ayat sahaja. Dia susung ayat, dia pun bubuh tajuk-tajuk, dia pun bubuh nombor-nombor. Itu susung ayat. Kalau kata menghurai, mengupah ni, ni biasa dia panggil syarah. Tu jadi panjang lah. Ini dah. Kitab yang sama, ayat yang sama, tapi dia ada buat susunan. Tadi lah dengan ada tajuk dia, dengan ada nombor dia, tu je. Tapi oleh kerana dia tidak menggunakan ayat yang sama, dia kena ubah sikit lah nama. Pati paridah tu kaedah. Kaedah dia. Ibu nama pati paridah. Sebab dia bukan menggunakan ayat yang sama, cuma dia apa ke apa? Kalau kita kata kok permoden kan ke apa? Kalau istilah orang sekarang ni, dia macam buat tu sikitlah dengan susu-susu atu tu. Yalah, kalau kita buka kitab Faridatul Faraid, dia straight gitulah dalam tu, semuka surat gem tu. Tak ada tu titik, tak ada koma, tak ada straight gitu. Tu kitab Faridatul Faraid. Macam juga kitab Muniyatul Musalli gitulah. Kemudian Haji ni Abdullah ni, dia buat pati paridah, dia buat pati musalli, maka dia pun buat tajuk, buat nombor, buat perenggang. Tu je. Bukan menghurai kupas sungguh, bukan. Hurai kupas sungguh dia panjang. Dia kata hurai kupas maksudnya adalah, faham tak? Dia buat susunan ayat tu untuk lebih memudahkan kita faham dengan bahasa kita learning. Dengan bahasa kita learning. Sebab kalau bahasa asal paridah tu dia payah sikit. Tapi tak ada benda pun. Tak ada titik, tak ada koma pun kita boleh baca tau. Jadi pati paridah ni ambil daripada Faridatul Faraid. Dan atas Allah hamba berpegang, dan dengan limpah kurnianya, limpah kurnia Allah, hamba minta pertambahan. Dan atas Allah hamba berpegang. Kalau kita gok, dan hamba berpegang atas Allah. Hamba iktimad, hamba berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba iktimad, berpeganglah atas Allah. Ni atas Allah hamba berpegang. Atas Allah hamba berpegang. Jadi tengok ayat kau jadi macam terbalik ado. Hamba berpegang, hamba iktimad, hati hamba bergantung atas Allah. Tapi warna jadi ayat jadi tukar. Dia bahasa Melayu, tapi diguna kaedah Arab lah ni. Bahasa Melayu tak ada kaedah seumpama tu dah. Tapi kalau bahasa Arab, dia dahulukan yang duduk belakang tu ada guna. Dia panggil taqdimu ma hakut takhir. Mendahulukan hak duduk belakang. Ada tujuan yufidul hasra. Bawa faedah hasar. Hasar ni kalau kita kata gak atas Allah jualah hamba berpegang. Dia gitu. Tubik jualah ni dia panggil hasar.
Hasar ni dipanggil tersimpan. Tersimpan ni bukan makna simpang taruh barang, bukan ni. Tersimpan maknanya hanya kepada Allah hamba berpegang. Tu makna tersimpan. Hasar dia panggil. Tanda hasar. Hasar ni kalau kita tersimpan, kita simpan, menyimpang tu lain. Tu simpan barang. Ini tersimpan mana apa? Hanya kepada Allah jualah hamba berpegang. Itu tujuan dia. Hak bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu mungkin tak ada. Tapi digunakan kaedah Arab juga ginilah, terbaliklah. Macam contohnya dalam Fatihah kita tu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah. Dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu, akan dikau ya Allah kami sembah. Kami sembah akan dikau, bukan akan dikau kami sembah. Ada di bahasa Arab ni terbalik semua tu ada tujuan dia. Tujuan apa? Hasar. Mana apa? Akan engkau jualah kami sembah, dan akan engkau jualah kami minta pertolongan. Akan engkau jualah jadi hasar dia panggil. Dan akan engkau jualah kami minta pertolongan. Tak ada yang lain. Kami tidak sembah pada yang lain, dan kami tidak minta pertolongan kepada yang lain, hanya kepada engkau jualah. Itu hasar. Macam sini. Atas Allah hamba berpegang, hamba iktimad, hamba bergantung. Mana apa? Hamba bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Itu hasar. Ada banyaklah ayat-ayat seumpama ni. Kalau kita Arab lah, kita Jawi. Kalau bahasa Melayu hasar tak ada. Ni kita Jawi mengikut aturan kita Arab dia gitulah. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau jualah kami minta pertolongan, tidak minta pertolongan kepada yang lain. Sebagaimana hadis Tirmizi tu, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Iza sa'alta, apabila engkau meminta, fas'alillah, minta oleh kamu akan Allah. Wa iza sta'anta, bila engkau memohon pertolongan, bila engkau memohon bantuan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan, mintalah permohonan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada yang lain, jangan mohon pertolongan kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakiki dia. Jangan salah faham pula. Ini terkadang orang salah faham. Kalau hadis Tirmizi ni, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Nak minta dengan Allah, Nabi kata. Nak mohon pertolongan kepada Allah. Tidak menafikan tolong menolong sesama kita. Tulan hadiah fas'alillah fasta'in billah. Itu perintah tu kan. Fas'alillah, minta dengan Allah. Fasta'in billah, minta bantuan dengan Allah. Jangan yang lain. Lepas tu macam dengan hadis-hadis yang lain, ayat-ayat Quran yang lain. Hadis-hadis yang lain, Nabi terkadang minta pertolongan kepada sahabat. Tetamu mari nak jamu tetamu, Nabi minta tolong ke sahabat, tolong jamu tetamu. Kalau kisah sahabat tak ada makanan, jamu tetamu tu. Terkadang sahabat minta tolong ke Nabi. Bagaimana pula tu? Sahabat kadang-kadang satu kisah tu, dua orang sahabat tak ada kuah pun minta dengan Nabi. Roti ada, nyicah tak ada, pun minta dengan Nabi. Kena pula tu. Kena adu antara satu hadis dengan satu hadis yang lain. Dia nak minta kuah, nak buat cicah roti dia ni. Tiba-tiba Nabi kata, bukankah engkau berdua sudah makan? Sahabat ni kata tak makan lagi, jadi minta kuah dengan Nabi, nak cicah roti ada dah ni. Nabi kata, bukankah kamu sudah makan? Dah lagi. Sahabat dia kata, kamu makan dah kan, saat ni kamu mengumpat kan. Saat ni orang mengumpat ni orang makan daging saudara. Itu nak cerita tu. Orang mengumpat ni orang lapar, dia makan daging orang.
Nanti kalau orang ngupak je, kan dia melapor ke? Dah tu duk makan lagi orang. Ke mana? Dia ngupak je tanya, melapor. Kalau lapor nasi dapur banyak. Kenyang tu. Dah kenyang apa pun nak makan daging orang. Barulah senyap tau ke mana. Pakai balik, berok muka-muka, padang muka. Mari rumah orang, lepas tu makan daging orang. Makan daging tu. Wakna wala yaqta' ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wala yaqta' ba'dukum ba'da, jangan mengumpak setengah kamu akan setengah kamu sesama orang Islam. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, suka ke makan daging saudara engkau dalam keadaan mayat lah, mati? Fakarihtumu, nescaya kamu benci. Lepas tu janganlah mengumpat. Mengumpat ni makan daging saudara. Lepas tu kalau orang mari nak mengumpat, mendengar tak cerita? Cerita apa nak dengar? Cerita hal orang. Kenyang dah. Kenyang apa pula? Bukan cerita hal makan ni. Nak cerita hal orang. Kenyang dah. Tahu makan daging orang. Mana kamu? Molek tulis di dinding buat satu macam mana stiker. Jangan makan daging saudara sendiri. Dah buat stiker dah. Ke mana? Buat stiker molek, jangan makan daging saudara. Dia nak teraja ngopak tu, cuba tengok dinding tu tulis apa tu. Makan daging saudara. Ngopak ni makan daging saudara lah. Jangan. Lapok pergi makan nasi. Aku ni. Boleh? Kita pahala kebajikan tak banyak dah. Sebab apa nak wikok orang? Apa nak wikok orang? Sebab memang tak akan minta maaf dah. Lepas tu masya-Allah bayar dengan pahala. Lepas tu kata Abdullah Al-Mubarak, jikalau aku ni orang ni orang yang baik mengumpat, nescaya aku akan mengumpat kedua orang tua aku, kerana mereka yang lebih berhak dengan pahala kebajikan aku. Faham tak? Dia kata jikalau aku ni baik mengumpat, tapi tidak berehi Abdullah Al-Mubarak ni rahimahullah. Tapi dia kata kalau aku ni baik mengumpat, nescaya aku akan umpat kedua orang tua aku, kerana mereka yang lebih berhak dengan pahala kebajikanku. Tak? Tahu tua kita yang berhak. Nak ngumpat sangat, ngumpat ke mak ayah, beri pahala ke mak ayah. Jangan salah faham balik ustaz ngazu ngumpat mak ayah. Jangan salah faham ni. Ni kita mengumpat beri pahala kepada orang kita tak berehi. Tahu? Orang kita umpat tu kita tak berehi kan. Dah tak berehi, apa nak beri pahala ke dia? Dia tak berehi. Orang kita tak berehi ni, nak belanja air, nak belanja test cawang pun kita sayang. Malah nak belanja ke dia tak berehi, tengok muka tak berehi dah. Misalnya, air test cawang kita tak berehi nak belanja. Tiba-tiba kita belanja pahala cerdik. Air test cawang tu barang je benda atas dunia. Pahala. Pahala. Di hari akhirat, mak ayah pun tak akan beri pahala ke kita. Maha pahala. Tapi tiba-tiba atas dunia, kita hadiah pahala kepada orang kita tak berehi. Mana dia tu? Malah kita tak berehi ke dia. Tak berehi, kita kata lah. Dah, kalau cakap kata ke dia, kita beri pahala ke dia. Tak pasal-pasal beri pahala ke orang kita tak berehi. Banyak sangat pahala dah. Nak beri ngupak ke mak ayah. Beri pahala ke mak ayah. Gana. Banyak pahala kita dah. Lepas tu tak sayang nak beri kat orang pahala. Kisah satu awliya. Dia biasanya bangun malam. Pada satu malam tidak bangun. Maka orang ditanya, apa dah bangun? Dia kata pahala malam ni boleh dah. Tak payah buat-buat dah. Boleh mana pula dah bangun, orang umpat dia kata. Orang kata ke dia, pahala boleh dah ke dia. Kisah awliya ilah.
Ni malam dia bangun, satu malam tak bangun. Jadi orang dia tanya, lepas apa dah bangun? Bangun apa lagi? Pahala boleh dah. Pahala boleh kat mana? Mereka tak bangun ni. Orang hadiah pahala. Hadiah pahala kat mana? Dia umpat. Umpat pun hadiah pahala dah. Kalau fitnah pula, tu habis dah. Muflis di hari akhirat, muflis di padang mahsyar. Ayat tu comel. Ayat wala yarta' ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ayat tu molek, buat stiker molek. Orang ni jangan makan daging saudara sendiri. Ni kisah sahabat minta kuah gula dengan Nabi. Nabi kata makan dah, kamu berdua sudah makan. Nak apa lagi? Makan apa? Tak makan lah ni, minta kuah nak cicah roti ni. Nabi kata kerana kamu berdua makan daging saudara saling. Tapi nak ceritanya apa? Sahabat minta pertolongan dengan Nabi. Nabi kata fas'alillah fasta'in billah. Itu Nabi kata. Lepas tu macam mana minta dengan Nabi ya? Itu dia panggil tolong menolong asbab. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata fas'alillah, minta dengan Allah tu, itu hakiki dia. Mana walaupun zahirnya kita minta tolong sesama makhluk, tu zahir asbab sahaja, tapi hati kitanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah faham hadis tu. Jangan salah dengan wa iyyaka nasta'in, akan dikau jualah ya Allah kami minta pertolongan. Tu hakiki dia. Tak menafikan tolong menolong sesama kita. Bahkan Nabi SAW bersabda, orang yang menjadi tempat orang minta pertolongan, dia ni Tuhan beri kelapangan ke dianya, maka dia tu tempat orang minta pertolongan. Dia pun akan tolong orang, dia pun akan penuhi hajat orang. Maka di hari akhirat Allah Ta'ala akan menyempurnakan hajat dia. Nabi tak larang. Mana tolong menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran pun sebut bab tolong menolong. Hak dalam ni surah Nabi, surah hak kisah Nabi Sulaiman tu. Qala ya ayyuhal mal, bukan. Hak dalam ayat hak Nabi Sulaiman minta pertolongan pada pembesar dia tu. Apa ayat dia? Permulaan ayat tidak ingat. Ayat dia qala allazi indahu ilmun ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk tu. Sebelum tu qala ifritun ana atika tengok ayat dia ambil daripada awal ayat. Hak Nabi Sulaiman tanya pembesar dia, siapakah yang boleh mendatangkan mahliga Balqis sebelum Balqis sampai di tempat Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala tak mari. Ayat Nabi Sulaiman minta pertolongan daripada pembesar untuk datangkan istana Balqis. Maka jawab Ifrit, dia boleh mendatangkan istana Balqis ni sebelum Nabi Sulaiman AS bangun di tempat duduk. Nabi Sulaiman tak ambuh, lambat. Lepas itulah waqala allazi indahu ilmu minal kitab. Marilah seorang lelaki yang mana Tuhan beri ilmu Taurat dan Zabur ke dia. Aku boleh mendatangkan Maliga Balqis. Maknanya Nabi Sulaiman pejam kelip mata, buka dia dah. Dalam ayat ni cerita apa ni? Nabi Sulaiman minta pertolongan kepada pembesar. Tak boleh? Tu boleh. Sama dengan kisah Zulkarnain apa? Untuk buat benteng tu. Daripada surah Kahfi tu lah. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainahu wa bainakum radma tu. Mana apa? Kaum tu minta potong daripada Zulkarnain, lepas tu nak bagi upah, Nabi kata Zulkarnain kata tambah upah. Tapi apa? Fa'inuni biquwwatin. Fa'inuni biquwwatin. Kamu tolong aku dengan kekuatan kamu. Nak jadikan benteng antara kaum ni dengan Ya'juj wa Ma'juj tu. Cerita apa tu? Ayat cerita bab
tolong menolong. Fa'inuni, tolong oleh kamu akan aku, kata Zulkarnain. Sebelum tu kaum tu minta pertolongan Zulkarnain. Apa? Cerita apa ni? Tolong menolong sesama manusia. Sebab ada orang salah faham. Minta pertolongan sesama sendiri syirik, tak boleh. Nak minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni sebab apa? Disalah faham. Kemudian dalam keadaan salah faham syariat, dibaca pula kitab hakikat dan kitab hikam. Fala ni mana tak mari belakang. Gelak lagi ni. Kau ni tak? Kalam hikmah dan kitab hikam, jangan kamu angkat hajat kepada selain daripada Allah. Kenapa? Kerana Allah sahajalah yang boleh menyempurnakan hajat kamu. Fala tarfa'anna hajatan ila ghairi, fala tarfa'anna hajatan ila ghairi huwa muriduha alaih. Ini kata-kata hikmah dan kitab hikam. Jangan kamu angkat hajat kepada selain daripada Allah. Kenapa? Kerana Allah lah yang menyempurnakan hajat kamu. Itu hakiki dia gitulah. Tapi bukan menafikan syariat tolong menolong. Tolong menolong. Kadang-kadang tolong menolong dengan kesabaran. Minta tolong dengan solat. Minta tolong dengan kesabaran. Apa tak minta tolong dengan Allah? Itu asbab dia panggil. Dan kita kata jangan angkat hajat pada yang lain. Itu hakiki. Bukan menafikan syariat. Tapi oleh kerana dibaca kitab hakikat, tak faham syariat, tak boleh minta tolong. Dia susah sikit kehidupan dia. Orang tua dia nya senang. Kata minta lah tolong orang tua. Tak boleh, syirik dia kata. Allah, mana pula budak ni? Syirik. Sebab minta tolong dengan manusia, mak ayah tu manusia kan? Minta tolong manusia, syirik. Minta tolong dengan Allah, dia kata. Sekejap dia panggil puang dia, minta wa'ai. Mek minta wa'ai. Itu jenis mulut laju juga. Mu panggil siapa sana ni minta wa'ai? Panggil orang puang wa'ai. Orang puang tu makhluk, minta tolong orang puang, syirik. Lepas tu giwat dia air. Dia dipengong lah, kau nak kata apa? Minta tolong mak ayah tak boleh, syirik. Lepas tu panggil bini, sewa'ai. Lepas tu minta tolong siapa? Dia panggil salah faham. Ni yang dia baca kitab hakikat, kau tak faham syariat. Tak boleh apa minta tolong. Sebab tu kadang-kadang kita ni hak bab pegangan tetap dah. Segala-gala qada dan qada Allah. Asbab makhluk tak bekas sama sekali. Sama sekali, sebesar zarah pun tidak ada perbuatan daripada asbab, daripada makhluk. Itu pegang kita tetap dah. Tapi tidak menafikan ikhtiar usaha syariat. Ni kadang-kadang dak kena susunan. Contoh saya ada dengar ada orang cakap masalah ialah suntikan bayi itulah. Suntikan bayi tu kan timbulkan ada orang tambah cocok apa semua tu. Bab tu pandangan sendirilah macam mana. Sebab apa tak setuju suntikan? Sebab suntikan ni ada bahan-bahan. Lepas tu maklumat betul tak betul, kita tanya pihak berkenaan. Tepat ke tak tepat maklumat. Tapi jangan duk kait. Tuan tetap dah, kalau nak sakit-sakit lah walaupun cocok pun. Ni salah faham. Faham tak? Cocok pun kalau tuan nak kata sakit-sakit juga budaknya. Cocok ke tak cocok apa? Kalau tuan dah kata sakit-sakit. Tu bab pegangan. Kalau kita tak mau cocok kerana alasan kita begini-gini, tu terpulang pada kita. Jangan kait tuan tetap dah nak sakit tak mau sakit pun. Asbabnya mana? Usaha kita kok mana?
kita tak ambil usaha kau cocok ni sebab tak kenang kerana begitu begini. Tu cerita bab tu. Dia tak ambil campur tangan benda ni. Dia bercakap dengan pihak perubatan lah, pihak kesihatan lah, betul ke tak betul maklumat tu. Mana kalau nak balas. Bab saya tak ambil usaha jalan ni. Sebab apa? Sebab gini. Hak masalah Tuhan datangkan sakit itu tetap daripada Allah. Masalah perbuatan Tuhan. Tuhan nak datang sakit semacam. Tuhan nak datang kenyang lapar, kita sudut makan-makan lah. Sebab apa? Kenyang lapar Tuhan buat. Gitu. Makan kita makan. Kita nak kenang lah makan hak ni bahan ni. Atau sama makan. Jangan berkata, apa tak makan? Tuan tetap dah kenyang, dah lapar-lapar. Dia senyap situ lah. Pegangan kena tu molek. Bak syariat, bak lain pula. Jangan salah faham. Maknanya kalau kita tak mau cocok dengan alasan hak asbab zahir ni, sebab bahan begitu, begini, kita bahas lah kau tu. Jangan duk pergi pada Tuhan letak dah dan sakit-sakit lah walaupun cocok. Ni tak faham. Jangan buat alasan tu. Buat alasan kita tak kenal kerana begini. Masalah Tuhan nak letakkan sehat ke sakit ke, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Asbab tak boleh bekah. Kalau kita tak kenal betul usaha ni kerana begini, kita bahas bab usaha ni. Kalau kita tapak Allah, sehat ke sakit ke, itu bab lain. Itu bab pegangan kita ni. Faham tak? Ya, amal semula-mula cakap sebab kita tak mau cocok kerana gini. Okeylah. Lepas tu apa tak mau cocok? Tuhan tetap dah sakit ke tak sakit. Allah dah kenal tu. Tak setuju kaedah asbab ni, tak setuju kaedah asbab. Masalah Tuhan letak sehat ke sakit atau bab lain pula. Kaedah asbab, makan tu kaedah asbab. Kenyang ke tak kenyang, itu perbuatan Allah. Itu bab cocok. Bab makan bab ni pun sama juga. Bab makan bab kecil manis ke, bab makan bab darah tinggi ke, tu asbab. Tambuh makan obat apa? Begini. Tak apalah obat tambuh tu. Tambuh makan obat Tuhan letak dah. Dan darah tu naik tu doktor. Tu doktor. Mana nak makan obat tak makan obat itu asbab. Darah tinggi kita, kecil manis kita tu asbab. Tapi darah kita naik ke tak naik, stabil ke tak stabil, kecil manis kita naik ke turun ke stabil ke tak, memang segala-galanya perbuatan Allah. Tapi asbab kitanya betul makan obat. Tak mau makan obat kenapa? Kalau tak kenal obat, tu bahal habat tu. Kenapa tak makan obat? Tuan letak dah darah naik ke tak naik, tu betul. Bab kita jangan nafikan asbab. Segala-gala perbuatan Allah itu hakiki pegangan kita tetap dah. Ada pula dia tak makan obat tiap-tiap hari. Ada. Ni kena ambil faham molek bab ngaji pegangan ni, antara pegangan asbab zahir syariat, lepas tu bab syariat hati. Syariat hatinya apa? Kena redha atas ujian Tuhan. Lepas tu kita buat asbab, kena tawakul kepada Tuhan, berserah pada Tuhan. Tuhan we jadi sihat, kita syukur kepada Tuhan. Tuhan we jadi tak berubah penyakit, kita kena sabar atas ujian Tuhan. Itu bak hati pula. Itu syariat hati tasawuf. Hak kita makan obat tu syariat zahir, hak Nabi perintah fatadawaw, tu Nabi suruh tu. Maka hendaklah kamu berobat. Tu perintah Tuhan. Hak masalah we bekah, semuanya perbuatan Allah, itu pegangan. Susun molek tiga ni. Ada orang dia tak mau makan obat hari-hari. Dia tak mau makan obat darah tinggi hari-hari, tak mau makan obat kecil manis hari-hari. Kalau makan obat darah tinggi hari, jadi darah tu stabil semua. Kalau makan obat kecil manis hari, kecil manis tu stabil semua. Dia kata takut nanti kan berpegang darah stabil, kecil manis stabil kena obat. Maka itu tak mau makan hari-hari. Sebab takut dah kan makan hari-hari kan. Cek stabil semua darah. Sebab apa? Sebab makan hari-hari ikut jadual. Stabil semua darah. Takut berpegang obat yang menstabilkan darah. Dia pun makan cina-cina. Cina-cina dia ikut peraturan. Dia ikut aturan.
Siapa masih doktor serenda dah lah. Jadi apa dah perak dah. Pergi pada buah pinggang pulau. Sebab apa tak akan ikut jadual. Tak boleh makan hari-hari. Takut nanti berpegang obat tu yang mengstabilkan darah. Kalau gitu tak sudah makan nasi hari-hari lah. Makan nasi hari-hari, makan kenyang. Lepas tu mana? Makan nasi retek, makan burger retek, makan Maggi retek, tak usah makan retek, mana? Ni makan nasi hari-hari, tak ada nasi tak boleh nak pergi. Nasi hari-hari. Nanti kan berpegang nasi yang mengenyangkan kan. Pegangan tu tak ada. Dia tak mau makan obat ikut aturan. Itu asbab zahir. Takut nanti berpegang obat yang menstabilkan. Pegang kita tak ada. Tapi hati kita duk gantung ke obat tu orang awam. Gantung ke obat dah lah. Putusan obat. Tak ingat nak beli. Gelisah dah. Obat putus dah ni. Maring dah tak ada obat ni. Takut dah. Takut darah ni tak stabil ke apa. Sama dengan orang tak ada beras tu ni. Tak ada beras dah. Tak ada nasi dah kali ni. Berat lah. Lapar lah. Roti ada. Tambah roti dah nasi. Panggil apa tu? Bukan gantung ke makhluk. Itu orang awam. Gitulah. Jadi kita kena letak molek tu pegangan hak mana syariat zahir, hak mana asbab wa asbab usaha, syariat hati hak mana. Mana pertolongan kita minta tolong sama makhluk ni asbab, tolong menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak yang menyempurnakan hajat kita, yang menyempurnakan permintaan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong dengan manusia, hati kita tawakul kepada Allah. Itu ketaatan hati. Orang tolong, orang menyempurnakan hajat kita, zahirnya, hakikatnya datang daripada Allah. Kita pun bersyukur kepada Allah. Itu ketaatan hati. Dia tak mau tolong, kita redha, kita sabar. Itu pun ketaatan hati. Tapi minta tolong tu dipanggil asbab zahir. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena tu pegangannya macam mana, syariat zahir pekahnya macam mana, syariat hati tasawufnya macam mana. Kena letak molek. Macam tadilah. Cocok ke tak cocok anak kita tu, itu asbab zahir. Tak puas hati betul bahang dia. Tapi hakikinya cocok ke tak cocok, yang bekas adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hakiki pegang kita. Tak mau cocok kenapa? Kerana tak setuju dengan bahang dia. Jangan tak mau cocok sebab apa? Tuan letak dah sakit-sakit lah. Tidak kena. Mana kalau kata tak mau cocok sebab tuan letak dah sakit-sakit lah. Mu tak usah makan lah. Sebab apa? Tuan letak dah kenyang-kenyang lah. Lapar-lapar lah. Bukan nasi pergi bekas. Tak usah duk makan. Apa ni? Kena makan. Itu asbab zahir, ikhtiar. Sama juga cocok ni. Tapi tak cocok sebab apa? Sebab tak kenang dengan bahan. Itu cerita lain. Itu bahas dalam bahan dengan orang-orang yang berkenaan. Tapi antara tiga ni kadang-kadang bolok kat kitanya tau. Tak ada nak beza. Pegangannya kok mana, syariat zahir, usaha buat sebabnya kok mana, syariat hati kita tawakul ke, redha ke, sabar ke, syukur ke, hak mana. Kadang-kadang kita dah nak beza. Ini kena ngaji molek hak tiga ilmu. Tauhid, fiqh, tasawuf, Islam, iman, ihsan. Untuk jadi kita ni betul-betul orang yang beragama. Hakiki pergantungan kita hanya semata-mata kepada Allah. Yang menyempurnakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab asbab makhluk tidak ada sebarang peranan walaupun sebesar zarah. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan atas Allah hamba berpegang, bergantung, iktimad hati hanya kepada Allah. Dan dengan limpah kurnia Allah, hamba minta pertambahan. Ini daripada pengarang Haji Nik Abdullah Al-Jambuwiyu. Ini orang banyak guna nama ujung ni. Ni kan kadang-kadang pelik je bunyi.
Oh, kita ni suka kepada gelaran-gelaran. Tak apalah, gohik je lah. Selesai mukadimah kita. Ilmu tauhid ialah perhimpunan ilmu i'tiqad yang diambil daripada dalil akal dan dalil hadis Quran. Dia ada 3 situ tu hak dibuat garisan. Ilmu tauhid, kemudian di bawah tu ditulis pembicaraan. Mana pembicaraan ni kena naik mahkamah. Lah. Pembicaraan ni. Bawah tu faedahnya. Faedah ni interest tau. Ke mana? Atas tu ilmu tauhid. Bawah sikit tu pembicaraan kena pergi mahkamah dah lah. Ada kes mahkamah ni. Lepas tu bawah tu faedah. Faedah ni bunga, interest. Kan? Dia pembicaraan ni, mana apa pembicaraan ni? Apakah dia punya maudhu' dia? Maudhu' ilmu ni, hantaran ilmu ni, agenda ilmu ni cerita harga apa? Tu makna pembicaraan. Bahasa dia panggil maudhu' dia panggil. Pandok maudhu'. Kita mungkin orang Terengganu tak cakap maudhu' ni. Kalau kita ngaji-ngaji kod tani tu maudhu' tu percakapan harian lah. Mu ni cakap panjang sungguh. Maudhu'nya apa sebenarnya mari nak cerita panjang lebar ni? Maudhu'nya apa? Tak usah duk panjang lebar. Straight kepada maudhu' dia. Panggil apa? Straight pada point. Begitu dah. Straight pada point. Mana apa? Panjang hidup cakap dia ada tujuan ni. Sekarang maudhu' awak apa? Gitulah maudhu' ni mana apa? Ilmu ni cara buat apa? Kalau kata maudhu' fiqhnya nak membicarakan berkaitan dengan hak ketaatan zahir ni. Hak bab ni perbuatan hak mukallaf, hak akal hukum ni. Hak mana wajib, hak mana sunat. Kalau maudhu' pembicaraan ilmu tasawuf nak membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Jadi kalau maudhu' ilmu tauhid ni nak cerita bab sifat Tuhan, nak cerita bab sifat Rasul, tu maudhu' dia panggil apa? Agenda ke apa? Benar bau tu dia panggil faedah. Faedah ngaji tauhid. Kalau fiqh faedah ngaji fiqh. Kalau tasawuf faedah ngaji tasawuf. Ni dia panggil mabadi ilmu, mabadi asyarah dia panggil. Permulaan kita nak ngaji ilmu, dia kena ada 10 perkara kena tahu. Sini bagi 3 je. Yang pertama, ilmu apa yang kita nak cara tu? Nama sini ilmunya ilmu tauhid. Ilmu tauhid istilahnya pembicaraan apa ilmu tauhid ni? Dia ada. Tu dia panggil perhimpunan ilmu i'tiqad. Ni permulaan ilmu dia ada kena ngecek ngaji ni. Nama apa ilmu? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni apa benda dia punya takrifan ilmu tauhid ni? Nak cerita bab akidah. Ilmu tauhid ni istimdad di mana? Tempat ambilnya mana? Al-Quran dan hadis. Ilmu tauhid ni pembicaraannya apa? Pembicaraan kita kata bab i'tiqad lah, bab nak kenal Tuhan, nak kenal Rasul. Ilmu tauhid ni faedahnya apa? Untuk dapat kebahagiaan kekal abadi, selamat dari neraka. Nanti faedah ilmu tauhid. Hukum belajar ilmu tauhid fardu ain. Dia ada cerita dia panggil apa tu? Dia panggil mabadi asyarah. Dia ada belaka tu, ilmu tauhid ada, ilmu fiqh ada, ilmu tasawuf. Tapi sini dia bagi 3 je lah. Kalau ke sini 4 lah. Yang pertama ilmu tauhid, tu nama ilmu. Nama ilmunya ilmu tauhid. Tu nama. Nama ilmunya ilmu fiqh, tu nama. Nama ilmunya ilmu tasawuf, tu nama. Ilmu tauhid ni dia punya istilah dia apa? Apa dia ilmu tauhid ni? Perhimpunan ilmu i'tiqad. Ilmu fiqh ni ilmu berkaitan dengan amalan zahir kita, dengan semayang kita, dengan puasa kita. Ilmu tasawuf, ilmu yang mana nak tahu dengan ilmu ni akan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita, sama ada sifat baik ataupun sifat yang tak baik. Tu ilmu tasawuf. Dia ada kemudian apa pembicaraan dia, kemudian apa faedah dia. Ni ada rekah dalam kitab kita ni. Dia sebenarnya cara detail, dia kena ada 10 perkara sebelum kita nak masuk pada pembicaraan ilmu. Ambilan ilmunya, hukum belajar ilmu. Hukumnya wajib fardu ain. Wallahu a'lam.